Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa, kami bersyukur kami boleh beribadah kembali. 天父，我们感谢你，我们可以再一次来敬拜你。 Kami percaya Engkau telah memanggil kami sehingga kami boleh datang ke rumah-Mu ini. 我们相信是你呼召了我们，让我们可以来到这个地方。 Kerinduan terbesar kami, Bapa, kami bisa menyembah-Mu, memuji-muji-Mu. 我们最大的科目是可以敬拜、赞美你。 Dan terutama juga kami ingin mendengarkan firman-Mu. 我们更要聆听你的话， Supaya ya Tuhan, hati pikiran kami dipenuhi dengan kehendak-Mu. 让我们的心思意念被你的旨意所充满。 Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk mendengarkan kebenaran 主 firman-Mu. 圣灵帮助我们可以聆听你的教导， Dan beri kami kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan 也 kami. 加给我们力量，在生活中可以遵行。 Bapa, pimpinlah anak-anak-Mu sekalian. 天父，求你带领你的每一个儿女们， Juga ya Tuhan kedua hamba-Mu yang menyampaikan 也 firman-Mu. 帮助你两位传讲信息的仆人。 Terima kasih ya Bapa. 天父，我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉靠 berdoa. 耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama dari 1 Samuel 13. 我们要从撒母耳记上第13章来学习。 Saudara, ayatnya tidak dibaca semua. Mandarin membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-9. 我们没有读所有的经文，中文我们读第5节到第9节。撒母耳记上第13章第5节到第9节。 非利士人寄居，要与以色列人征战，有车3万辆，马兵6000，步兵像海边的沙那样多，就上来在伯亚东东边的密莫安营。以色列百姓见自己危惧窘迫，就藏在山东丛林射穴。 云密出和坑中，有些希伯来人过了约旦河，逃到迦得和基列地。扫罗还是在居家，百姓都战战兢兢地跟随他。扫罗照着撒母耳所定的日期等了7日，撒母耳还没有来到基家，百姓也离开扫罗散去了。扫罗说：“ 把燔祭和平安祭带到我这里来，扫罗就献上燔祭。 Kemudian ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 saya bacakan bahasa Indonesia. 接着第10节到第14节用印尼文来读。 Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mizpah. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Demikian bacaan firman Tuhan berbagi kita yang selalu merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup kita. 我们都进到这里，我们常常遵行神的话。 Saudara, kita akan belajar satu topik, resiko ketidaktaatan. 我们要学习一个主题，
就是说不遵守不顺从的一个后果。 Saudara, firman Tuhan hampir dikatakan seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu menggambarkan bagaimana ketaatan orang-orang yang mengikut Tuhan. 我们读圣经，从创世纪到启示录都强调，我们跟随主的人要顺服他。 Bahkan berulang kali Alkitab mencatat siapa-siapa saja yang tidak taat dan mereka memiliki resikonya. 那么圣经也记载那些不遵守上帝旨意的人，他们的结果。 Saudara, ketaatan adalah hal yang paling utama juga yang Tuhan minta kepada kita. 顺服上帝是他对我们所要求的最重要的一件事情。 Bahkan saudara, Adam dan Hawa yang dicipta begitu sempurna. 上帝所创造的亚当和夏娃是一个很完全的人， Tuhan pun menuntut ketaatan. 那么上帝也要求他们顺从。 Tuhan katakan, ketika engkau makan buah itu, kamu pasti mati. 上帝说：“你吃了树上的果子，你必定死。” Saudara, jadi dalam keadaan yang sempurna, yang suci, Adam dan Hawa pun harus taat. 那么在完全圣洁的环境当中，亚当夏娃也必须要顺服。 Nah, apalagi ketika sudah jatuh dalam dosa. 何况我们已经堕落在罪恶当中， Saudara, kita ini semua sudah berdosa. 我们这些人都已经犯了罪。 Ketika kita sudah berdosa, kita membutuhkan ketaatan yang lebih lagi. 我们犯了罪以后，我们更需要顺服。 Jangan berpikir, saudara, Tuhan mengerti saya. 你不要说上帝了解我， Saya kan orang 我 berdosa. 是一个罪人。 Oh, pasti Tuhan memahami 那 saya. 么上帝必须会谅解 Saya kan 我。 orang yang lemah. 我是一个软弱的 Saya kan 人， orang yang penuh kekurangan. 我们很有缺陷。 Saudara, apakah orang yang lemah penuh kekurangan tidak perlu taat? 难道这些软弱有缺陷的人就不需要顺服吗？ Adam dan Hawa belum berdosa, dalam keadaan sempurna, masih suci. 亚当夏娃还没有犯罪，他在完全圣洁的环境中， Itu pun Tuhan menuntut ketaatan. 上帝也要他们顺服。 Apalagi saudara, setelah berdosa, 何况他们已经犯了罪， ketaatan adalah hal yang sangat utama 那 sekali. 么顺服那是个非常重要的一件事情。 Dan Yesus Kristus telah menunjukkan ketaatan yang 那 sempurna. 主耶稣已经显明了他完全的顺服， Dia adalah anak Allah 他是 sendiri. 上帝的儿子， Dia memiliki segalanya. 他拥有一切， Tapi dia telah belajar taat sampai mati di atas kayu salib. 他也学习顺服，一直到死在十字架上。 Jadi saudara, ketaatan itu luar biasa sekali beritanya dalam Alkitab. 圣经非常强调这个顺服的信息。 Saudara Saul pada waktu pemerintahannya, 扫罗在他执政的时候， dia taat, 他顺服， dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. 上帝已经大大的重用了他， Sampai jabatannya sebagai raja diperbarui. 那么他身为国王的身份被更新。 Kita sudah pelajari itu pada minggu-minggu yang lalu. 前几个礼拜我们就学习了这个信息， Bagaimana Tuhan memakai Saul luar biasa. 上帝怎么样重用扫罗王。 Saudara, kalau saudara dan saya membaca Alkitab, 那我们读圣经的时候， ketika kita membaca dan melihat orang-orang yang dipakai Tuhan, kita begitu bangga 我 sekali. 们看到上帝所重用的人，我们感觉到非常的荣幸。 Tapi ingat saudara, orang itu bisa dipakai Tuhan karena salah satunya adalah ketaatan. 那么人能够被上帝所使用，其中一个原因是因为顺服。 Tapi ketika engkau dipakai oleh Tuhan, 当你被上帝所使用的时候， bukan menjadikan diri kita menjadi begitu sombong. 那么你就不要骄傲。 Sekali lagi, kita bisa dipakai Tuhan itu karena anugerah Tuhan, bukan? 我们被上帝使用是因为他的恩典。 Nah, saudara, kita tidak tahu kenapa pada waktu awal Saul begitu luar biasa. 我们不知道为什么上帝怎么使用扫罗。 Nah, dari mulai pasal 13 kita melihat
mulai terjadi ketidaktaatan pada diri Saul. 那么从第13章开始，我们看见扫罗的不顺服。 Kita tidak tahu kenapa Saul melakukan ini. 那我们不清楚为什么扫罗会这么做， Apakah karena Samuel sudah mengundurkan diri? 是不是因为这个撒母耳已经推却了他的责任？ Saudara, di pasal 12 diceritakan Samuel memohon diri. 那么第12章记载，这个撒母耳他愿意辞职， Sekarang sudah ada raja di antara kalian. 现在已经有这个君王在你们当中 Saya pamit ya. 啊，那我就要辞职了。 Nah, apakah karena Saul merasa diri sebagai pemimpin tunggal? 那么是不是扫罗认为他成为一国之君？ Ingat saudara, sebelumnya itu Tuhan selalu mengutus hakim-hakim dan nabi-nabinya. 之前呢，上帝去派遣这个士师来管理以色列人。 Kemudian Israel meminta raja. 那么以色列人要求有一个王， Mereka ingin seperti bangsa lain. 他们愿意像列国一样。 Wah, Samuel begitu sedih sekali. 那么撒母耳非常忧伤。 Tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang ditolak mereka, 那上帝说：“不是他们拒绝你， tapi aku yang ditolak oleh 而是他 mereka. 们拒绝了我。 Jadi saudara, dengan meminta raja, orang Israel menolak kepemimpinan Tuhan. 那么以色列人要求一个国王，他们拒绝了上帝的神权的制 Setelah 度。 pemimpinnya itu dipilih, 当他们选到了他们的领袖， setelah mereka Saul diurapi menjadi 那 raja. 么扫罗被膏立成为国王， Wah, saudara, Samuel mundur diri. 那么撒母耳就愿意辞职。 Oke, sekarang ada pemimpin ya. 好，现在你们已经有了新的国王， Nah, apakah di sini Saul merasa diri, oh ini sekarang aku jadi pemimpin? 那是否在这样的情况之下，那么扫罗接着我是最高的领袖了， Tidak ada pemimpin yang lain. 没有别的领袖了， Tinggal saya seorang diri. 只剩下我一个人最高。 Apa yang menjadi akar dari ketidaktaatan Saul? 那么什么是扫罗不顺服的根源呢？ Nah, saudara, kita akan pelajari 那我 bersama-sama. 们一起来学习。 Nah, saudara, kita melihat adanya tanda-tanda kekerasan hati dalam diri Saul. 那么在扫罗心中有一个刚硬的心， Saudara, tanda-tanda kekerasan hati yang paling utama adalah ketidaktaatan. 那么最强烈的这个刚硬是他不顺服。 Jadi saudara, saya katakan kepada kita semua, 那我这边向各位宣告， begitu juga saya sebagai hamba 那 Tuhan. 我身为神的仆人， Ketidaktaatan itu adalah tanda hati kita mulai keras. 那我们若是不顺服，就表明我们的心开始刚硬了。 Jadi saudara, kita jangan menganggap ketidaktaatan itu hal yang sepele. 那你不要认为这个不顺服是一个很平常的事情。 Ketidaktaatan adalah tanda-tanda awal dari kekerasan yang ada dalam hati 不 kita. 顺服是我们心中刚硬的开始。 Saudara, mulai dari mana? Tidak melakukan perintah 那 Tuhan. 么从什么地方开始呢？不遵行上帝的话。 Dari mana saudara kita bisa tahu? 那我们怎么知道呢？ Kita lihat situasi yang dihadapi oleh Saul. 那我们来看当时扫罗王所面对的环境。 Saudara, pada waktu itu Saul melihat seluruh tentaranya terjepit. 那当时呢，他看到他的这个军队他被管辖， Lalu mereka gemetar. 那么他们非常的害怕。 Mengapa gemetar? 为什么害怕呢？ Di dalam ayat itu 7 diceritakan, wah tentara Filistin begitu banyak. 那么记在这个非利士人的军队那么多， Bahkan kereta kuda mereka juga begitu 还 banyak. 有他们的这个车辆马兵。 Saudara, ketika tentara Saul cuma hanya sebagian kecil saja. 当他看到这个扫罗的军力是 Lalu 那么少， Tentara musuh begitu banyak. 那么敌人的军队那么多， Wah, mereka gemetar. 他们开始害怕。 Saudara,
memang hal ini seolah-olah kan sangat lumrah bukan? 当然，这是一个很现实的环境。 Wah ini biasa, kita menghadapi orang begitu banyak pasti gemetar. 那我们面对那么多的人，我们会这个害怕。 Saya ingat pada waktu maaf ya kerusuhan tahun 98. 我记得当98年的事件， Saudara, waktu itu saya ada di Pluit. 当时呢，我在上湖村， Wah, menjadi kesepakatan bersama, ayo kita jaga malam. 那么当时呢，我们演一个守夜， Ya, ayo jaga malam. 我们要守夜， Karena saudara itu tempat asramanya hamba Tuhan. 因为那里是这个神仆人居住的地 Ya, 方。 itu cuma hanya mes itu cuma dihuni kira-kira 8 keluarga 那么 saja. 有8个家庭住在里面。 Wah, saudara, kita yang laki-laki semua bapak-bapak semua berjaga. 那么我们做男人的、做家长的，我们愿意守卫。 Tapi jaga-jaga itu mau apa saudara? Cuma 8 orang. 那我们只有8个人，我们也怎么去看守呢？ Wah, ketika mulai melihat orang banyak mulai datang. 当我们看到众多的群众过来的时候， Wah, gemetar. 那我们已经非常的恐慌。 Wah, kita cuma 8. 那我们只有8个人， Wah, lawan puluhan itu 50 lebih gimana ini? 那我们面对那么多的人怎么办呢？ Kita juga bukan ahli karate. 我们也不是很能够打 Ya. 斗的人， Kita bukan ahli judo gitu ya. 我们不会武功， Apalagi kungfu gitu ya. 我 Nggak 们根 ada. 本我们不会。 Wah, mau pakai apa namanya? Cuma hanya senjata bambu gitu ya. 我们用什么这个武器呢？ Wah, gemetar. 非常的恐惧。 Saudara, saya sangat mengerti sekali situasi yang dihadapi Saul. 那我非常了解扫罗当时所面对的处境。 Mungkin juga Saul didampingi tentara yang kuat. 扫罗有很多的军兵， Maksudnya mungkin ada jenderal-jenderal sebagai bodyguardnya Saul. 可能有他个人的这个卫兵。 Tapi saudara, ratusan orang melawan puluhan ribu orang 但 bagaimana 是几百个人 mengalahkannya? 里面呢，几万个人，哇那怎么去对立呢？ Gemetar. 他们非常的战斗。 Karena itulah di ayat 8 dan ayat 11 dikatakan lalu mereka mulai terserak-serak. 以至于他们开始分散了。 Saudara, Saul tidak punya kepemimpinan. 扫罗没有这个带领的能力， Apalagi keadaan terjepit dan mereka semua gemetar. 那么在恐慌当中，他们惧怕。 Otomatis orang berpikir menurut pikirannya sendiri. 那么每个人都有自己的想法， Karena tidak ada aba-aba dari pemimpin. 因为领袖没有给他们什么命令。 Saudara, itu sering terjadi bukan? 那么这是很常见的事情。 Saudara, sedangkan kalau kita tidak diarahkan, 若是我们没有人来指令， misalnya ibadah ini, 比如说在敬拜的时候， tidak ada liturgos, 没有人主持， bagaimana kita bisa teratur bukan? 那么我们怎么来敬拜呢？ Sangat sulit sekali. 很困难。 Nah, saya mengerti situasi ini. 那我很了解扫罗的处境， Jadi surat dalam keadaan yang terserak-serak itulah Saul begitu bingung sekali. 就在那样的环境里面，那扫罗本身他也感觉到恐慌， Lalu kemudian Saul berespon atas situasi yang 那 ada. 么他对当时的情景有一个回应。 Maka saudara, dia tidak sabar menunggu waktu 7 hari yang ditentukan oleh Samuel. 那么他没有按照撒母耳所定的那个7天，那就感觉到有耐心了。 Tunggu ya 7 hari. 撒母耳说你要等7天， Tunggu 7 hari, nanti aku akan datang 那等 mempersembahkan 7 korban. 天我会来献祭。 Sementara sudah situasi sudah dalam keadaan yang tidak baik. 那么当时的这个环境已经是很不肯定， Maka saudara, Saul otomatis dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran 以至于 kepada 扫罗 Tuhan. 他鼓起自己的勇气，他献上了这个反祭。 Saudara, akhirnya Samuel berkata, engkau tidak melakukan perintah Tuhan. 那么撒母耳责备他，你没有遵守上帝的命令， Engkau bodoh. 你真的是糊涂了。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，
Seorang motivator, 身 Zig 为 Ziglar, bernama Zig Ziglar. 有一个叫 Zig Ziglar 的人， Jangan kau menanyakan pimpinan Tuhan 你不要问上帝的带领， jika engkau tidak punya keinginan untuk menaatinya. 若是你心中没有顺服的心， Jangan menanyakan kepada Tuhan untuk memimpin langkah-langkah hidupmu. 你不要寻求上帝的旨意来带领。 Jika engkau tidak punya keinginan untuk menggerakkan, melangkahkan kakimu taat kepada 你 Tuhan. 若是心里早就没有愿意顺服的这个志向， Saudara, ini kata-kata yang penting sekali. 这是个非常重要的话。 Kita seringkali menanyakan kepada 很 Tuhan, 多时候我们去问上帝， Tuhan apa rencanamu untukku? 上帝啊，你对我的这个计划是什么？ Tapi sama sekali kita tidak punya keinginan untuk taat kepada 但 firman 心 Tuhan. 中却没有愿意顺服的心。 Saudara, pertanyaan ataupun doa permohonan saudara itu 那么你向上帝祈求的祷告， itu cuma hanya apa sudah kata-kata yang kosong di hadapan Tuhan. 只不过是一个空洞的话语。 Jangan kita berpikir Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. 你不要想上帝肯定会听我的祷告， Saudara, Tuhan tahu sebelum kita memohon 我 kepadanya. 们还没有祈求之前，上帝早就已经知道了。 Tuhan tahu motivasi saudara dan saya. 上帝知道你我心里的动机， Bahkan Tuhan juga tahu apa yang kita pikirkan. 那我们所想的什么，他都清楚。 Itu firman Tuhan. 这是神的话， Sebelum kau minta kepada Tuhan, 你还没有祈求， Tuhan sudah tahu. 上帝已经知道。 Jadi sudah, karena itulah menjaga hati kita untuk selalu jujur di hadapan 所以呢 Tuhan.，我们要维护我们心里一个诚实的心， Jadi hati kita itu harus betul-betul terus dikelola dengan baik. 我们要好好的对待我们的心。 Tuhan, kau tahu hati saya. 主，你知道我的心， Sejujur-jujurnya Tuhan, kau tahu hati saya. 非常诚实的主啊，你知道我的心。 Saudara dan saya harus mengembangkan hati yang 那 demikian. 我们要有怎样的心态？ Baru disitulah sudah hati kita terus dibentuk oleh Tuhan. 就在这样的情形之下，上帝就塑造我们的心。 Saudara, ketika Saul tidak melakukan perintah 当 Tuhan, 扫罗没有遵行上帝的命令， maka teguran kepadanya datang kepada 那 Saul. 么上帝就责备了他。 Saudara, mungkin kita berpikir, loh kok berani-beraninya ya Saul melaksanakan tugas keimaman. 可能我们会想，扫罗怎么会勇敢执行这个祭祀的这份？ Sudah tidak melakukan firman Tuhan, 他不再遵行神的话， sekarang dia berani mengambil tugas keimaman. 那么接下来呢，他就强夺了这个祭祀当做的事情。 Apa itu tugas keimaman? 那祭祀的工作是什么呢？ Dia berani mempersembahkan korban bakaran. 他勇敢的献祭。 Sekarang di dalam kekristenan banyak orang berani mengambil tugas keimaman hamba Tuhan. 今天在教会里面有很多人，他们勇敢执行这个神仆人的这份。 Tidak dipanggil oleh Tuhan, 上帝并没有选召他， asal pinter ngomong, 只要他有口才， berani menjadi hamba Tuhan. 他敢于成为上帝的仆人。 Saudara, saya tidak iri kepada mereka. 我们没有妒忌他们。 Nanti pada waktunya ada pengadilan Tuhan. 那么时候到了，上帝要审判他们。 Orang-orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan, 上帝没有选召的人， berani mengambil tugas. 他们这么勇敢的强夺这个这份。 Saul mungkin berpikir begitu. 那扫罗可能也有这样的想法。 Saya kan raja, 那我是君王 saya kan juga punya kekuasaan. 我有权柄。 Apalagi nih keadaan terserak-serak. 而且你看这个当时的情形已经非常的混乱 Aku mau memohon belas kasihan Tuhan. 我要祈求上帝的怜悯。 Saudara, ketika Samuel datang, 当撒母耳来到， apa yang telah kamu lakukan? 你做了什么？ Saudara, Samuel sebetulnya tidak terlambat. 其实呢，撒母耳不是迟到，
Janjinya jelas 7 hari. 那他应许是很清楚，说是7天， Saudara, di situ tidak diomongin jam berapa. 也没有讲到几点钟， Karena itu saudara, Samuel tidak protes. 所以撒母耳也没有反对， Hanya tanya dengan sangat sopan sekali. 只有很礼貌的问他： Apa yang sudah 哎， kamu 你到底 perbuat? 做了什么事？ Saudara, beberapa ayat-ayat firman Tuhan sangat jelas sekali. 那么神的话非常的清楚， Baik nabi-nabi Tuhan maupun rasul-rasul Tuhan. 不论是上帝的先知，或者是君王， Ketika ada nabi-nabi palsu, 当有假先知出现， ketika ada rasul-rasul palsu, 有假的使徒出现， saudara, nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan itu tidak menghakimi mereka. 那么这些使徒先知没有审判他们， Tetapi firman Tuhan selalu memperingatkan. 但真的神的话总是警告他们， Memperingatkan kepada umat Tuhan. 那么警告上帝的子民， Hati-hati dengan nabi-nabi palsu. 你要谨慎这些假先知， Hati-hati dengan rasul palsu. 要谨慎这些假使徒， Hati-hati dengan guru-guru palsu. 要谨慎这些假师傅， Mereka tidak mengajar firman Tuhan. 他们没有教导上帝的话， Mereka cuma mau memuaskan keinginan telinga 他 orang-orang. 们单单要满足人的耳朵， Mereka cuma memikirkan tentang kepentingan perut mereka. 他们只想到自己的肚腹。 Saudara yang dikasih Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Jadi saudara Samuel bertanya dengan sopan sekali. 那么撒母耳很礼貌的去问扫罗， Apa yang sudah kamu 你 perbuat? 到底做了什么？ Memang Samuel pernah berkata, kamu bodoh. 啊， Namanya dalam pengertian mau betul-betul menghakimi Saul. 那么撒母耳不是说要审判扫罗， Kamu bodoh karena sebetulnya Tuhan merencanakan bahwa kerajaanmu akan selama-lamanya. 你糊涂了，因为上帝早本来是安排你的国位要存到长久， Tuhan berencana mengokohkan 上 kerajaanmu. 帝要兼顾你的王位， Tapi kamu bodoh. 但是因为你糊涂了， Tuhan sudah memilih orang lain. 所以上帝另外选了一个人。 Saudara, mengapa Samuel harus menegur Saul? 那为什么撒母耳要责备扫罗？ Karena Saul melanggar aturan Taurat Tuhan. 因为扫罗违反了上帝的律法。 Saudara, sekali lagi, yang mempersembahkan korban kepada Tuhan haruslah imam-imam. 因为向上帝献祭是祭司的责分， Itu saudara tercatat di Ulangan pasal 18. 是在这个申命记第18章清楚的记载。 Saudara, jelas sekali bangsa Israel perintah Tuhan. 这是上帝对以色列人的这个命令。 Orang Israel tahu bahwa hanya imam-imam yang boleh mempersembahkan 以 korban. 色列人也很清楚，唯有祭司才可以献祭。 Sehingga saudara, kalau ada orang lain yang berani melakukan itu sangat melanggar perintah 要 Tuhan. 是有别人他们敢这么做，这是违反了上帝的命令。 Saya ingat kasusnya Nadab dan Abihu. 我记得这个拿当个阿比户的事情。 Nadab Abihu itu sebetulnya adalah imam, 那么拿大跟亚比户，他是个祭司， anak-anak Harun. 他是亚伦的儿子。 Mereka sebetulnya punya hak untuk melakukan semua tugas keimaman. 他们有这个权利来执行祭祀的工作。 Tapi kalau saudara membaca dalam kitab imamat, 那我们在利未记来读， saudara, Nadab dan Abihu itu membawa api asing. 那么拿大跟亚比户，圣经说他拿了凡火， Saudara, harusnya pelita yang ada di kemah suci 那么会幕里面的这个灯台， harusnya diberi api yang diperintahkan Tuhan. 那必须要按照上帝所命令的火来点燃。 Tapi mereka mengambil dari
tempat lain. 那么拿大跟亚比户，他从别地方来拿。 Akhirnya saudara Nadab dan Abihu langsung dibunuh sama Tuhan. 那么当时呢，上帝就直接把他们处死。 Jadi saudara, imam saja kalau melanggar itu Tuhan tidak main-main. 那么祭司若是犯错误，上帝也非常的严厉。 Kemudian kasusnya Usa. 我们再看乌撒的这个， Siapa Usa? 乌撒是谁呢？ Itu adalah panglimanya dari Daud. 他是大卫的这个告官。 Ketika tabut Allah mau dibawa ke tempatnya, 当他们要把这个肉柜搬走的时候， saudara mereka tabut itu dibawa dengan kereta. 那么他们是用这个车来带这个肉柜。 Tapi saudara dalam keadaan mereka bersuka cita, 当他们在非常喜乐的时候， mungkin jalannya kurang rata. 可能因为道路不是很平， saudara tabut itu mau jatuh. 那么这个肉柜要滑落， Otomatis Usa saudara mau menolong tabut itu. 那么乌撒他要扶住这个肉柜， Maka Usa langsung menadahkan tangannya supaya tabut itu tidak jatuh. 以至于他这届的行动用手来托住这个肉柜，不至于滑倒， Baik bukan? 不是很好吗？ Usa langsung disambar api dari langit, mati. 当时呢，就有火从天上来把他击毙了。 Saudara, kalau melihat kasus-kasus di dalam Alkitab, 让我们是看到圣经里面所记载的这些事迹。 saudara, kita lihat Tuhan menghakimi menurut ukurannya Tuhan. 那么上帝审判是按照他的规则。 Ada seorang anak Tuhan mengatakan demikian. 有一个神的儿女怎么说？ Maksud baik tidak bisa menggantikan ketaatan. 那么我们有好的信义，不能替代对上帝的顺服。 Tadi Usa. 刚才的乌撒， Usa kan maksudnya baik. 他有好的动机， Kan mau menolong tabut Allah supaya tidak jatuh. 他要防卫这个肉柜会滑倒。 Kan juga tabut Allah itu mau jatuh. 那么看这个肉柜要滑倒了， Dikatakan tergelincir. 在车上化了， Otomatis kan orang kan punya maksud baik. 那么这个人就自然的有这个回应。 Saudara, maksud baik tidak bisa menggantikan ketaatan. 我们有好的心态、心意，不能够替代对神的顺服。 Kita seringkali ya oh kan dia maksudnya baik. 我们常常说，哎，这个人他原来的心是好的， Berbohong nggak apa-apa kan? Kan maksudnya baik. 欺骗无所谓，他的心意是好的。 Melanggar perintah Tuhan, oh kan maksudnya baik. 违背上帝的命令不要紧，他的心意是好的。 Saudara, maksud baik tidak bisa menggantikan ketaatan. 好的心意不能替代对上帝的顺服。 Saudara, mungkin Saul juga berpikiran begitu. 可能扫罗也有这样的这个思想。 Ini tentara sudah terserak-serak. 你看这个百姓，这个军队已经分散了， Ini saudara situasi sudah terjepit. 那么这个情景非常的紧迫， Semua pada gemetar. 大家都非常的害怕。 Samuel nggak datang-datang. 那沙漠还没有来到， Ayo deh saya mohon belas kasihan Tuhan. 我要祈求上帝的怜悯， Supaya Tuhan melakukan hal yang luar biasa. 恳求上帝掌选他的大作为。 Maksudnya kan baik. 他的动机是好的， Saudara, maksud baik tidak pernah bisa menggantikan ketaatan. 好的动机不能替代对上帝的顺服。 Saudara, karena itu selama pengalaman saya menggembala di jemaat, 我牧养信徒的这个经验， saudara, jikalau ada anak-anak Tuhan yang tidak taat, 若是有上帝的儿女们不顺服， selalu katakan, kan maksudnya baik, 那么常常就他们的理由，他们的动机是好的， kan maksudnya baik menghargai orang 他 lain, 们尊重别人，有好的心态， kan maksudnya baik, 都是好的这个动机， menolong saudara 帮助 seiman. 别人。 Saudara, sekali lagi, maksud baik tidak pernah bisa menggantikan ketaatan. 好的动机不能替代对上帝的顺服。 Karena itulah saudara,
konsekuensi ketidaktaatan harus diterima. 所以呢，我们要接受不顺服的后果。 Ingat saudara, 你要记得， ketidaktaatan punya konsekuensinya. 不顺服有后果， Dan beberapa di antaranya harus dibayar mahal. 而且呢，我们要付上很大的代价。 Saudara, tadi Nadab dan Abihu 刚才拿答应阿比弗 dibayar mahal sekali. 啊，他们要付上很大的代价。 Langsung 2 anak Harun nyawanya langsung mati. 亚伦的这个2个孩子马上被上帝所击毙。 Sebagai papa, saudara, saya percaya Harun sedih. 那我相信亚伦成为爸爸，他很难过。 Kalau nggak sedih itu kita ngomong ini papa apa sih? 那若是他不难过，他是怎么样的一个父亲呢？ Kalau saudara baca baik-baik, saudara, Musa langsung ngomong, jangan bersedih. 那么当时摩西也说：“你不要忧伤。” Saudara, kalau membaca firman Tuhan kadang-kala ada hal yang kita tidak bisa ngerti. 那当我们读上帝的话的时候，很多时候我们不明白， Seolah-olah Tuhan itu tidak manusiawi. 好像上帝是不够人情味的。 Tapi saudara, menurut saya bukan Tuhan tidak manusiawi. 那我认为不是上帝不够人情味， Tuhan tahu Nadab dan Abihu itu sudah melanggar keterlaluan sekali. 上帝知道拿大跟亚比户已经犯了严重的错误， Begitu pula dengan Usa. 还有误杀， Sampai Daud ketakutan. 以至于大卫非常的 Lalu 恐惧， Daud ngambek tidak mau bawa tabut Allah. 以至于大卫不要带这个约柜了， Dibiarkan saja. 就任凭他怎么样。 Lalu tabut itu tinggal di satu tempat. 以后呢，把约柜流放在一个地方， Akhirnya orang yang memelihara tabut Allah itu diberkati oleh Tuhan. 以至于上帝赐福给这些保养约柜的人。 Akhirnya Daud sadar, 那么大卫醒悟了， dia salah. 他错了， Maka dia berubah. 所以他改变。 Saudara, sekali lagi, konsekuensi ketidaktaatan itu ada beberapa yang harus dibayar mahal. 不顺服的结果，我们要付上很大的代价。 Saudara, kalau saya mau ngomong, saudara, kalau cuma mati secara jasmani, 若是单单这个肉体的死， sebetulnya masih nggak apa-apa. 这是还是无所谓的。 Loh kok gitu? 那为什么这样呢？ Ya kalau Nadab Abihu langsung mati, 拿大跟亚比户突然间死掉， Usa langsung mati, 那么乌撒也是突然间死了。 saudara yang paling bahaya itu apa? 最更严重的是什么呢？ Ditolak sama Tuhan selama-lamanya. 那是永远被上帝所拒绝。 Yaitu apa? 什么呢？ Dimasukkan ke api neraka selama-lamanya. 那么永远被放在这个地狱的火里， Itu mahal yang luar biasa sekali. 那是最大最大的代价， Itu tidak bisa dibayar lagi. 我们根本不能再还回来了。 Nah saudara, Saul ditolak dari jabatannya dalam kerajaan. 那么扫罗呢，从他的王位的这份上被拒绝。 Jadi saudara, ketidaktaatan itu punya risiko yang besar. 给我们看到不顺服有很大的后果。 Saudara, tidak taatnya itu kecil atau besar kita tidak pernah tahu. 那么我们不顺服是大是小，我们也说不清楚。 Tapi ingat saudara, saudara dan saya harus punya satu hati. 但是呢，我们必须要有一个心， Tuhan tahu hati kita. 上帝知道我们的心， Jangan sampai hati kita punya motivasi yang jelek. 不要让心中有一个不良的动机， Jangan sampai ternyata hati kita keras, mengeras. 让我们的心刚硬。 Karena itu saudara, ketaatan lebih baik daripada korban bakaran. 那么顺服比献祭更重要。 Saudara, itu nanti Samuel mengatakannya di 1 Samuel 15 ayat 那 22. 么在撒母耳记上第15章撒母耳会说出这一句话。
Saudara dipikir, wah mempersembahkan korban kepada Tuhan. 你不要认为啊，我是向上帝献祭 Ini domba-domba yang 啊，这 bagus, 是好的羊， domba-domba yang gemuk, 很肥胖的羊， domba-domba yang 是 sempurna. 很完整的羊， Ini untuk 这是 Tuhan. 归给上帝的。 Samuel mengatakan, ketaatan lebih baik daripada korban. 但撒母耳责备说，顺从胜于献祭， Saudara, ketaatan itu sangat penting sekali. 顺服是非常重要的一件事情。 Dan nanti kita akan melihat di minggu-minggu ke depan. 那我们未来的几个礼拜我们会学习。 Ternyata ketidaktaatan dari Saul 那么扫罗的不顺服， terus dirasionalisasikan. 他一直是给他理性化。 Tadi saya katakan, saudara, kan ini maksudnya baik. 刚才他说我们的这个动机是好的， Kan orang-orang ini tentara sudah mulai terserak-serak. 这个军队已经分散了， Kan mereka sudah mulai gemetar. 让我们非常的害怕， Mereka tidak punya semangat. 他们没有精神了。 Biar saya mempersembahkan korban kan. 让我们现在献祭， Kan supaya Tuhan berbelas kasihan. 求上帝怜悯。 Saudara, ketidaktaatannya dirasionalisasikan. 他把这些不顺从的给它理性化， Seolah ketidaktaat itu dianggap baik. 那么他认为这不顺服是理所当然的。 Ketika saudara dan saya tidak taat kepada Tuhan, 当你我不再顺服上帝， lalu cari-cari alasan. 我们就找很多的理由， Alasan A, B, C, D sampai banyak 有 sekali. 很多的理由， Nanti akan lama-lama memimpin kita ke tempat spiritualitas yang gelap. 那么慢慢就把我们带进属灵的黑暗里面。 Saudara, ketidaktaatan yang cuma hanya sekali, 我们一次的不顺服， mulai dicari-cari alasan, 我们开始寻找很多理由， lama-lama akhirnya apa? Menuju ke tempat yang gelap. 慢慢把我们引到黑暗里面。 Kayak itu Tuhan Yesus pernah mengatakan, 主耶稣曾经说过， jika terangmu itu menjadi gelap, 若是你心里的光已经黑暗了、昏暗了， betapa gelapnya kegelapan itu. 那么那个黑暗就非常的黑。 Jadi saudara, orang yang dikatakan sudah pernah diterangi hatinya, 若是我们曾经被上帝光照， tapi kemudian menyangkal Tuhan, 那么你以后就抵挡上帝， orang itu tidak ada lagi darah penebusan baginya. 那么对他已经没有宝血的救赎了， Karena tidak mungkin Yesus harus disalibkan yang kedua kali. 因为主耶稣不可能第二次被钉十字架。 Jadi saudara, mari kita hati-hati dengan 1 Samuel 13 ini. 让我们谨慎这个撒母耳记上第13章的教训， Telah mengajar kita, hati-hati ada resiko dari ketidaktaatan. 让我们明白不顺服的后果。 Jangan mengatakan, oh saya kan punya maksud baik. 你不要说我们有好的动机， Jangan cari alasan apapun. 你不要找任何的理由， Saudara, nanti kita semua kalau di hadapan Tuhan, 在上帝的面前， ketika Tuhan menghakimi 当 kita, 上帝审判我们的时候， surat Petrus mengatakan yang akan dihakimi dulu adalah dari rumah 那 Tuhan. 么彼得书信告诉我们，审判是从上帝的家开 Kalau 始。 dunia sudah nggak perlu dihakimi, 那么世界不需要审判， karena dunia itu sudah menolak Tuhan. 因为世界已经抵挡上帝。 Otomatis dunia itu akan apa? Dihancurkan oleh Tuhan. 那么上帝是要毁灭这个世界， Tapi dalam rumah Tuhan, 但在上帝的家里面， itulah yang akan dihakimi. 上帝要审判我们。 Nanti ketika Tuhan menghakimi kita, 当上帝审判我们的时候， kita ndak bisa punya alasan 我们 apapun. 不再有任何的理由， Ndak punya. 没有理由了。 Tuhan itu jelas semuanya. 上帝很清楚。 Dan pembela kita kan Yesus Kristus. 那么主耶稣是我们的这个避难维护者， Kita mau pakai pengacara siapa? 那我们要用谁做我们的律师 Pengacara di 呢？ Indonesia? 印尼的律师， Pengacara Amerika? 美国的律师， Gak laku di hadapan Tuhan. 在上帝面前不中用了， Gak laku semua. 不中用了。
Saudara yang dikasihi 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， mari kita belajar terus taat. 让我们学习顺服， Sekalipun saudara taat itu sulit sekali. 是很困难的一件事情。 Taat itu juga membutuhkan kita harus rela berkorban. 我们需要付代价， Kita harus rela untuk dihina. 我们被别人所轻看， Seperti Yesus yang taat. 就好像主耶稣的顺服 Karena Yesus dihina-hina sama tentara Romawi. 被罗马兵丁所轻看， Yesus dihina sama orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. 主耶稣被法利赛人、被律法师、被这些宗教领袖所轻看， Dihina sama mereka nggak apa-apa. 无所谓。 Yang penting taat kepada kehendak Bapa di 最重 surga. 要的顺服天父的旨意。 Jadi sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak taat. 我们没有任何的理由不顺服上帝。 Kata taat itu hanya ada satu. Taat sudah. 那就是顺服， Tidak ada yang lain. 没有别的。 Kiranya Tuhan memberkati 求 firman-Nya. 主赐福我们每个人， Mari kita 我 berdoa. 们一起祷告。 Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. 天父，我们感谢你把你的话语赐给我们， Tolonglah ya Tuhan supaya berita firman Tuhan betul-betul kami pahami dengan tepat. 帮助我们可以真正的了解明白。 Ada risiko dari ketidaktaatan. 不顺服有后果， Dari mana timbulnya ketidaktaatan 我 itu? 们从哪里来到这个不顺服呢？ Yang pertama, tidak mau melakukan perintah 因 Tuhan. 为我们不遵行你的话， Kami selalu mencari-cari alasan. 我们总是找理由， Kami mencari pembenaran. 我们要为自己辩护。 Bahkan kadangkala kami katakan, maksud saya baik kan Tuhan? 我们常常对主说，我们的动机是好的。 Tuhan, Kau tahu ketika kami mengatakan bermaksud baik. 主，你知道我们心里的态度， Ternyata bermaksud baiknya untuk melanggar perintah 但 Tuhan. 是我们要违背你的话， Itu semua tidak berguna di hadapan 在你 Tuhan. 面前是不中用的。 Apalagi kalau kami berani untuk melanggar, mengambil tugas keimaman. 何况我们敢顶撞来夺取这个祭祀的这份， Tuhan, memang firman-Mu untuk semua anak-anak Tuhan. 你的话是对整个你的儿女们。 Tetapi firman Tuhan yang bertanggung jawab harus disampaikan oleh semua hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. 因为传扬你的话是要你所选召的仆人所做 Untuk 的， didengarkan oleh semua anak-anak-Mu. 让你所有的孩子们能够听到， Supaya anak-anak-Mu Tuhan betul-betul mendengar firman sesuai dengan firman Tuhan. 让你的儿女们能够正确的听到你自己的话语， Bukan firman yang cuma hanya dikutip sana sini. 并不是别人来随便断章取义的， Tetapi ternyata tanpa berita yang sesungguhnya. 且没有真正的真理被传递。 Karena firman yang dikutip itu hanya untuk menyenangkan telinga orang-orang yang mendengar. 因为他们所断章取义的，为要让人的耳朵得做满足， Bukan untuk keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. 不是要传递你自己的心意。 Tuhan, mari tolong kami 主 semua. 啊，求你帮助我们， Jangan sampai kami merasionalisasikan ketidaktaatan 让我 kami. 们不要把这个不顺服理性化， Akhirnya kami nanti bisa jatuh ke tempat yang gelap sekali. 让我们可以跌进更黑暗的环境里面。 Tuhan, tolonglah kami. 主啊，求你帮助我们， Kiranya Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami 你对我们 anak-anak-Mu. 每一个人说话， Dengar doa kami 垂 Bapa. 听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名， Amin. 阿门。